Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anak-anak pelajar tingkatan 2. Hari ini kita belajar tentang bab yang keempat, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Apa yang pasti ialah pelajar-pelajar sekalian, pelajar-pelajar, saya ulangi, harus memahami sesuatu topik dengan membaca. Nota yang diberi kena tulis dalam buku. Saya agak heran, ramai juga pelajar yang bertanya, cikgu, perlukah kita print dan lekat dalam buku? Saya rasa kalau dia print, letak dalam buku sahaja, nota itu tak dibaca. Apa yang lebih bagus ialah pelajar ambil nota yang diberi oleh cikgu, ditulis di dalam buku, nota dibaca, difahami, dan apabila ada latihan, wujud nota yang ditulis tadi sebab soalan dia ada kaitan dengan nota tersebut. Sebab itu apabila ada pelajar menjawab kurang daripada apa yang kita nak. Oleh itu, saksikan video ini, belajar, tulis nota dan buat latihan rujuk dengan nota yang dibuat tadi. Semoga mendapat manfaat. Sama-sama kita belajar bab 4, iaitu agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. 4.1 Agama dan kepercayaan. Pertama sekali kita akan menyentuh tentang agama. Apa itu agama? Iaitu suatu sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Itu agama. Manakala apa pula kepercayaan? Kepercayaan ialah pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Manakala animisme adalah kepercayaan bahawa setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan kepada roh nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia, yang sudah lama meninggal dunia. Bagi mereka ini penting untuk memastikan keluarga mereka yang masih hidup di muka bumi ini mendapat kebaikan dan menghindar daripada kehidupan susah di dunia ini. Seterusnya ialah dinamisme. Apa itu dinamisme? Ialah kepercayaan terhadap kekuatan yang juga dikenali sebagai semangat. Setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Upacara pemujaan semangat tanaman dilakukan agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Kita lihat agama Hindu, agama Buddha yang datang sebelum Masihi, agama Islam datang pada abad yang ke-7 melalui kerajaan Champa, Majapahit, Kedah Tua dan Parsi. Sistem pemerintahan, bahasa, persuratan, seni bina daripada pengaruh Hindu dan Buddha disesuaikan dengan Islam. Baiklah, kita lihat kerajaan Funan. Kerajaan Funan yang menganuti agama Hindu dan Buddha pada abad yang pertama, iaitu Fan Shiman, yang mengambil peranan besar dalam perkembangan agama Buddha melalui Candi Gocheti. Manakala Angkor, Hindu adalah anutan utama sejak ia diasaskan, dan gemilang pemerintahan Surya Varman II, yakni di Angkor Wat itu. Buddha anutan utama sewaktu pemerintahan Jayavarman VII, abad yang ke-12. Manakala Champa, Hindu abad keempat, Badravarman yang telah mendirikan candi Hindu di lembah Mi San, dikenali sebagai Siva Bradresvara, Candi Duong agama Buddha dan Islam abad yang ke-14 melalui Sultan Zayani Abidin, batu 1035 dan batu hiasan 1039
di Panduraga. Sriwijaya, pusat kegiatan Buddha pada abad ke-17. Aising Cina datang belajar bahasa Sanskrit, telah menterjemahkan kitab Buddha melalui Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan Candi Muara Takus. Majapahit, Hindu. Buddha sampai serentak. Hayam Wuruk menyatukan dua agama, iaitu Tripaksa. Abad ke-14, Candi Jabang Sukuh Berahul. Manakala Islam abad ke-14, Wu Ping, pegawai Ming beragama Islam, menjadi wakil tetap. Gan Eng Cho, ketua kaum Cina di Tuban, selepas keruntuhan Demak, menjadi pusat pengajian Islam terbesar di Jawa pada abad yang ke-16. Kedah Tua, Buddha abad ke-5. Buddha ni datang abad ke-5. Ini anutan yang utama. Selepasnya ialah Hindu, kemudian Islam abad yang ke-12. Ada Maharaja Debar Raja II, pemerintah yang ke-9 pada tahun 1136. Dan seterusnya ialah Gangga Negara. Buddha, agama Buddha, kalau kita lihat arca Buddha ada di Lembah Kinta, patung Avalokitesvara di Bidur, Perak pada abad yang ke-6 hingga yang ke-9. Itu yang pertama. Hari ini kita lihat juga tentang 4.2 keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, seterusnya kita lihat dulu sistem pemerintahan beraja. Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Dan kedudukan raja ini diperkukuh dengan sistem pemerintahan, dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada para rakyat sekalian. Rakyat taat kepada raja dari dulu sampai ke hari ini. Pertama kita lihat pemilihan raja. Pemilihan raja ini berasaskan keturunan dan pembesar yang mengesahkannya. Dan raja ini dianggap suci dan berdaulat. Dipilih daripada golongan tentera pada waktu itu. Dilantik daripada golongan tentera juga. Bermakna pentingnya golongan tentera ni pada pemerintahan pada zaman itu. Dan dilantik daripada wanita keturunan diraja. Yang kedua, kedudukan raja. Kedudukan raja ini dianggap titisan dewa dan mesti dihormati, terutamanya dari agama Hindu dan Buddha. Sistem khalifah Islam, raja sentiasa ditaati. Ini dalam Islam. Mengingkari raja-raja dianggap mengingkari Tuhan, dan perbuatannya ialah perbuatan yang menderhaka, mendatangkan derhaka. Sebab itu mereka hormat, taat kepada raja. Yang ketiga, gelaran pemerintahan. Raja, Maharaja untuk Hindu dan Buddha. Kalau gelaran untuk Hindu, dia menggunakan Raja, Maharaja. Kalau Islam, kita menggunakan Sultan. Raja di gunung, Maharaja di pulau, menggambarkan kebesaran di sesuatu tempat itu. Gelaran ini diberi nama mengikut identiti dan keunikan. Contohnya, keunikan kerajaan seperti yang ada di dalam kerajaan Funan, kerajaan Champa, Angkor, Sriwijaya telah menggunakan Varman dari bahasa Sanskrit. Seterusnya ialah kebijaksanaan pemerintah. Pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Lokasi strategik sebagai pusat pemerintahan, penempatan dan pelabuhan, yaitu di pesisiran pantai atau lembah sungai. Memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur.
Ini kebijaksanaan pemerintah ini. Dia telah memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti di lembah-lembah sungai. Dan sungai ini berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Inilah jalan utama pada waktu itu. Dan mereka telah memilih tempat untuk menjadi laluan antara bangsa. Ini perdagangan di antara timur dan barat seperti Okyo di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Dan pemerintah juga mengambil kira petunjuk arah seperti bukit, gunung, teluk-teluk bagi memudahkan pedagang-pedagang ini singgah di pelabuhan sebagai dia punya tanda dia, petunjuk dia. Dan Gunung Jerai yang tinggi pada waktu itu menjadi mercu tanda kerajaan Kedah Tua. Bukit, teluk merupakan aspek pertahanan. Okey. Masih lagi dalam kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, pemerintah ini bijak, dia menjalankan hubungan diplomatik, hubungan persahabatan. Sriwijaya telah mengirimkan utusan persahabatan ke China abad yang ke-7. Majapahit telah berhubung dengan China juga pada abad ke-14. Ini hubungan persahabatan. Yang seterusnya ialah bantuan tentera dan juga senjata. Maharaja Chola, di mana Maharaja Chola ni? Di India, telah menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan abad yang ke-11. Dan seterusnya, hubungan diplomatik melalui perkahwinan. Majapahit, Raden Wijaya dengan Putri Singgasari pada abad yang ke-13 mendapatkan perlindungan, meluaskan jaringan perdagangan, memperkukuhkan agama dan juga budaya. Sekarang kita lihat juga dari sudut kegiatan ekonomi. Pertama, memanfaatkan kesuburan tanah yang ada di Nusantara ini untuk menjalankan kegiatan pertanian. Memang subur di Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengkawan Solo, Sungai Berantas, dan berusaha untuk mencipta sistem pengairan yang lebih baik, bare dan sistem saliran, memastikan bekalan air mencukupi di kawasan-kawasan pertanian supaya tanaman dapat diusahakan sepanjang tahun. Ini penting. Dan seterusnya, membina pelabuhan untuk mengembangkan perdagangan melalui hubungan timur dan barat. Pertama, pelabuhan pembekal. Pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan. Yang kedua, pelabuhan kerajaan. Jadi pelabuhan ini berkembang apabila wujudnya pusat pentadbiran dan juga kerajaan pada waktu itu. Dan seterusnya ialah pelabuhan entrepot. Jadi tumpuan pedagang-pedagang dan berperanan sebagai barang dagangan daripada para pedagang serantau antarabangsa. Pertukaran barang. Baik. Kita lihat juga tentang perkembangan sosio-budaya, sistem tulisan dan bahasa. Mengadaptasi pengaruh luar untuk memperkembangkan sistem tulisan dan bahasa mereka. Tulisan Pallava dan Kawi berasal dari India, digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Huruf-huruf Arab telah pun disesuaikan sehingga terbentuklah seperti dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi, bahasa Melayu. Ini orang, tapi asalnya pengaruh huruf-huruf Arab. Yang keduanya, persuratan. Perkembangan dalam bentuk baru bersurat sehingga lahirnya karya-karya dalam bentuk manuskrip. Dan yang ketiga, seni bina, memudahkan kehidupan dalam kegiatan pertanian, perdagangan dan juga keagamaan. Kehidupan di pesisiran pantai dan lembah sungai melahirkan petukang-petukang kapal yang handal dan hebat. Okey. Dan seterusnya, amalan beragama. Sifat terbuka. Hindu,
sifat terbuka Buddha dan penyebaran awal Islam bukan melalui peperangan, bukan melalui kekerasan, tapi tersebar dengan aman. Champa, Angkor menganuti agama Hindu. Sebahagian lainnya menganuti agama Buddha. Yang kedua, amalan beragama ini ialah sifat toleransi. Hindu membina candi Prambanan berdekatan dengan Borobudur, penganut agama Buddha. Di mana tu? Di Jawa Tengah. Alright. Seterusnya, sistem penyatuan raja dengan rakyat. Penyatuan di antara raja dengan rakyat. Raja perlu golongan agama untuk memperkukuhkan kedudukannya. Golongan Brahmin ini berperanan besar semasa pentabalan raja, pengasas kerajaan Angkor. Jayavarman II diisytiharkan kedudukan sebagai dewa raja oleh seseorang Brahmin bernama Hirayandana. Golongan agama diberi tempat dan status istimewa, dilantik sebagai pentadbir dan penasihat pemerintah dalam kerajaan Funan, Sriwijaya dan juga Angkor. Dan seterusnya ialah amalan beragama ini sebagai lambang keagungan kerajaan. Contohnya ada candi-candi besar itu sebagai satu simbol. Candi Borobudur, Angkor Wat, Candi Prambanan, Candi Muara Jambi. Ini adalah antara lambang kemegahan, keagungan sesebuah kerajaan. Yang kedua, institusi agama berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang mereka, dan pusat perhimpunan para pendeta. Dan manakala masjid pula dibina sebagai pusat ibadat, solat, pusat pendidikan untuk mengembangkan ilmu agama dan juga tempat kebajikan, memberi kebajikan kepada masyarakat, dan juga sebagai institusi pondok, pengajian dan juga madrasah, sekolah. Baik, seterusnya. Dengan itu, saya rasa ini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini, agar pelajar dapat memahami. Dan kalau agak terlalu laju, pelajar boleh mengulang lagi video ini sampai beberapa kali bagi memastikan tahap pemahaman pelajar terhadap pembelajaran kita pada kali ini untuk bab yang keempat. Saya rasa itu saja dulu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.